Ya, terima kasih, Tuan Speaker. Saya terima baik cadangan kerajaan untuk mengkaji balik Bankruptcy Act. Tapi pada pengetahuan saya, kali akhir akta itu dikaji adalah pada tahun 1998. Dan pada masa itu threshold itu telah dinaikkan dari 10,000 ke 20,000 sebelum seorang menjadi muflis. Tapi Tuan Speaker, perkara yang mustahak adalah di mana seorang yang muflis menjalankan perniagaan dengan sewenang-wenangnya. Banyak kes yang terdapat di negara ini dan many innocent perkara pihak yang terlibat dengan pembankrupt tidak tahu bahawa dia adalah bankrupt. Satu perjanjian dibuat, selepas itu baru diketahui bahawa dia adalah bankrupt. Dan satu di antara sebabnya adalah di website kementerian tidak ada nyata di mana siapakah, bilakah nama bankrupt, apakah seneraikan pembankrupt tersebut supaya ia dapat dengan tulus akan menunjukkan bahawa siapa yang bankrupt dan adakah dia muflis atau tidak. Dan kedua adalah berkaitan dengan perkara ini adalah kawal selia, kekurangan kawal selia. Macam di negeri Pulau Pinang, Datuk Speaker, saya difahamkan ada lebih kurang 70,000 kes yang dikendalikan oleh jabatan tersebut. Tetapi hanya ada 8 pegawai dikaskan untuk mengendalikan perkara tersebut. Dan ini bukan sahaja di Pulau Pinang, di seluruh negara sedemikian. Dan oleh kerana itu tidak ada kawal selia yang baik. Kalau sedemikian di Pulau Pinang, 10,000 orang satu pegawai mengendalikan kes tersebut. Macam mana dia boleh mengendalikan? Dan kenapa kerajaan tidak mengadakan lebih pegawai kepada kementerian tersebut? Dan yang fasih, sekurang-kurangnya pegawai-pegawai undang-undang supaya dapat mengendalikan dan kawal selia dalam perkara ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ipoh Barat atas soalan tambahan ini. Seperti Yang Berhormat sedia maklum bahawa apabila seseorang diisytiharkan bankrupt daripada ataupun oleh mahkamah, tanggungjawab pertama bagi bankrupt tersebut ialah untuk berjumpa dengan pihak MDI, Malaysian Department of Insolvency, di mana kebankruptan itu telah pun diisytiharkan sekiranya di Ipoh. Jadi bankrupt itu patut pergi berjumpa dengan MDI di tempat itu. Tetapi terdapat juga kebanyakan bankrupt yang seperti dimaklumkan oleh Yang Berhormat bahawa yang tidak tahu bahawa mereka telah pun diisytiharkan bankrupt. Dan kadang-kadang terdapat juga masalah di mana mereka apabila hendak keluar daripada negara ini ke luar negara, mereka telah pun ditahan di airport-airport berkenaan. Dalam perkara ini, pihak MDI telah pun menjalankan satu test di mana mereka memberikan human touch feeling kepada mereka sekiranya ada perhubungan daripada mereka kepada pihak MDI. Tetapi kadang-kadang mereka masih lagi ditahan oleh kerana tidak menjelaskan hutang yang terlibat dengan EPF dan juga income tax. Itulah yang sebab-sebabnya. Tetapi walau bagaimanapun, apabila seseorang telah pun diisytiharkan bankrupt, MDI akan mengambil peranan untuk menjagai mereka punya affair daripada financial expenses dan juga financial liability dan juga assets yang lain-lain. Dan ini amatlah penting untuk pihak bankrupt untuk memaklumkan kepada MDI latar belakang mereka dan juga memberi pernyataan kewangan kepada pihak MDI agar mereka akan tahu pertama di manakah mereka berada dan juga untuk berhubung mereka sekiranya terdapat beberapa masalah untuk menyelesaikan. Saya tidak dapat nafikan bahawa yang masalah telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat mengenai pegawai-pegawai yang mengatasi masalah-masalah di MDI di seluruh negara ini. Memang terdapat kekurangan pegawai dalam menyelesaikan kes-kes kebankruptan, memandangkan kes-kes ini telah pun naik beberapa tahun yang berdekatan ini. Jadi, tapi bagaimanapun pihak MDI telah pun dapat mengatasi kebanyakan kes-kes yang telah pun dibawa kepada perhatian MDI. Dan walau bagaimanapun dalam setakat ini pihak MDI telah sedang menjalankan kajian untuk menyusun sebalik undang-undang mengenai insolvensi
di negara ini. Sekian, terima kasih. Saya setujulah buat kajian semula, Yang Hormat. Kalau tak boleh buat bisnes, tak boleh buat kerja, jadi macam mana si bankrupt ni nak mati hidup? Jadi kena kajilah. Kuasa tu kena ada bagi seseorang untuk bagi peluang berbisnes ataupun bekerja. Terima kasih.